Hi guys, this is podcast newstick.com. Pew pew pew. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal. Yo, drive it on. First episode untuk newstick.com ni, kita ada guest di mana kita nak kupas sikit benda yang memang panas. Tapi sebelum tu, I nak introduce dulu Zack Zakirin. Zack, sihat ke? Hai, Alhamdulillah sihat. Terima kasih sebab jemput. Okay Zack, rasa bertuah tak dapat masuk first episode untuk newstick.com punya podcast? First thing first, saya rasa macam nervous. Oh. Okay, Nervous? sebab this is my first time untuk buat podcast video. I tak pernah lagi show myself to public. Means like I just writing. This is my first time yang nak bercakap to public. Bercakap dan ada kamera sekali. Betul. Sebab I ada stage fright sikit. Bukan stage fright, camera fright. Camera fright, okay. Stage fright tak ada masalah. Kita cuba yang terbaik. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Okay Zack, Zack ada dekat sini sebab kita nak kupas sikit lah apa yang Zack dah post kat Twitter. Tapi sekarang nama dia X kan? Ya, betul. X. Macam mana? Sebab I rasa semua orang ada pengalaman ni. Faham tak? Macam semua orang ada pengalaman yang tak apa-apa best kat sekolah. Pengalaman ada yang best, ada yang tak best kan. Tapi yang ni dia jadi lain sebab dia dah jadi macam orang generalisekan satu jenis sekolah. Okay, faham tak? Faham. Maknanya sekolah yang kita nak cakap ni adalah sekolah agama lah. Jadi sekolah agama je mesti ada isu ni, isu tu, isu bla bla bla. Apa pendapat Zack sendiri? Okay. Alright, first of all, isu sekolah agama ni, dia biasanya dia meletup sebabkan related dengan agama je sebenarnya. Tak kisahlah benda dekat Malaysia ni, dia akan meletup bila berkait dengan bangsa, agama dengan raja. Maksudnya kalau contoh apa-apa masalah pun berlaku dekat sekolah harian biasa, benda tu tak meletup sangat sebab dia tak related dengan agama. Tapi bila sekolah ma'had ke, sekolah tahfiz ke, yang dia jadi buat viral, masalah, dia akan senang jadi viral. Dia senang jadi viral. Tapi bermakna sekolah kebahasaan ke, yang jenis yang lain yang ke? Ada masalah yang sama, tapi dia tak ada jadi highlight. Sebabkan apa? Sebabkan dia tak related dengan agama tu. Itu je sebenarnya punca dia. Okay. So apa pendapat Zack tentang 200 buah sekolah katanya akan ditutup? Is it? Yep. Ditutup disebabkan apa tu? Okay. So first of all, isu yang related dengan 200 buah sekolah ma'had tahfiz ataupun pusat tahfiz ni, sebenarnya bagi saya, pendapat saya adalah ada orang yang berniat jahat untuk memanipulasikan situasi sebenar. Ibaratnya contoh, I bagi contoh senang. You suka makan Maggi tak? Tak suka makan Maggi. Tak apa, jiran I suka makan Maggi. Jiran I suka makan Maggi ni, dia baru je meninggal semalam. Bukan sebab makan Maggi tau. Bukan sebab makan Maggi, dia meninggal sebab accident. So dekat sini I nak bagi tahu, jangan blur sangat tau. Tak, I tengah blur sekarang ni. Blur. Tak, maksudnya dekat sini. Tak tahu. Maksudnya dekat sini. Dekat sini I nak bagi tahu, jangan salahkan Maggie tu orang tu meninggal. Dia meninggal sebab accident. Tapi sebabkan dia manipulate the data, manipulate the misinformation to create attention. You faham tak maksud dia? Boom. So maksudnya dia guna apa? Dia gunalah satu situasi yang nak misinformation the situation. Yeah. And then orang jadi tension lah. So that's why sekolah tu tak kena tutup pun. Tapi sekarang ni kita ada langkah pemutihan. So kerajaan, di bawah kerajaan negeri Selangor, dan juga hasil kerjasama bersama dengan PBT, dan juga hasil kerjasama dengan JAIS, mereka telah membuatkan satu langkah garis panduan untuk pemutihan sekolah tahfiz agama persendirian, which is sekolah agama swasta, untuk apa? Untuk cek balik keselamatan sekolah tersebut. Okay, ini kenapa? Kita tengok balik rentetan isu tahun 2017, September 2017, isu Ma'had Darul Tahfiz yang berdekat dengan ni Keramat. yang Datuk Keramat tu kan, yang melibatkan 23 nyawa terkorban, 21 orang anak murid dan 2 orang warden. So punca asal daripada tu kita tahulah yang memang safety untuk tempat tu. Tak, punca asal sebabkan perbuatan khianat, tapi betul. disebabkan terbakarnya, baru dia akan relate dengan safety. Sebab bila terbakar, budak-budak tak boleh nak lari. So budak-budak terkepung dalam sekolah tu sampai rentung, mati rentung dalam tu. Jadi kesian. Disebabkan oleh punca sekolah swasta yang tak ada ciri keselamatan yang baik, tak ada ciri keselamatan yang di-approve oleh bomber ataupun PBT,
That's why lah kerajaan negeri Selangor sekarang ni dia memang sangat particular untuk memutihkan, lebih detail lah untuk nak dia panggil check langkah pemutihan lah sekolah-sekolah agama swasta ni. Sebab kalau sekolah agama di bawah kerajaan, kita dah ada langkah-langkah tertentu lah. Betul. Tapi bila sekolah agama swasta ni, tak ada orang yang nak memantau apa yang sekolah ni buat. Tak ada siapa yang nak memantau apa lagi tentang isu keselamatan. Okay, faham pasal tentang safety kan, pasal apa lagi tadi macam dia basically safety je, safety dengan kebajikan pelajar lah. Langkah pemutihan, kita panggil langkah pemutihan. 200 sekolah tu is actually, tu pun I nak question juga tahu sebenarnya. 200 sekolah agama ni, siapa yang keluarkan statement yang 200 sekolah agama tu nak tutup? Bila I tengok balik, tak ada pun. Siapa dia dapat daripada mana statement tu. In fact, lepas tu dia kata lagi ada 40,000 pelajar agama yang akan terjejas dengan pembelajaran. Sedangkan facts hari ni, pelajar agama yang berdaftar bawah JAIS hanya 20,000 je. Itulah daripada mana nak tanya, yang sebab 40,000 you dapat number tu? Itu saya rasa macam ni pelik kan. Pelik. Sebab you ada tulis dekat sini, you cakap sekolah pun tak berdaftar. Mostly lah you cakap sekolah yang tak berdaftar. Tapi macam mana diorang tak berdaftar tapi diorang boleh dapatkan buka figure. Macam mana diorang boleh ada figure tu satu lagi, macam mana diorang boleh buka sekolah sesuka hati? Adakah Malaysia sesenang itu untuk nak buka sebab sekolah? Sebab kita tak ada undang-undang nak buka nak buat private school ni. Maksud tu tak ada anak lagi, tak ada nak kena fikir nak hantar anak pergi sekolah agama mana. Yang kedua, kita tak ada kalau ada undang-undang pun tak ada penguasaan yang tegas untuk ambil tindakan pada sekolah-sekolah agama yang tidak berdaftar ni. Okay, ada yang you cakap pasal mudik naik Alphard kan. You cakap macam tu kan. Adakah ini boleh jadi sebab diorang buka sekolah agama untuk nak untung je? Okay, tu yang pasal mudik naik Alphard tu sebab it just mudik tu guru besar tau. Betul, siapa yang tak tahu? Betul. Lah tiba so, aku memang tahu. Itu adalah sindiran daripada I lah. So maksudnya bila I nampak macam sebab kita boleh nampak kemain lagi bila nak minta derma dengan hal sekolah tahfiz ni, ustaz boleh keluarkan air mata lagi. Minta dari dulu tau. Benda ni dari dulu yang sampai ada budak kena pergi ke kedai makan, sampai kena pergi ke apa orang kata, sampai kena pergi ke rumah. Macam kenapa benda tu terjadi? Sekolah kebangsaan tak ada pun kena buat macam tu. Sebab isu dana. Tapi kalau dana, macam kalau dia berdaftar, kita kan semua bayar tax. Okay. Jadi benda ni tak perlu ada isu untuk minta sedekah untuk membuka sekolah. Okay. Faham ke? Dia macam ni. Bila you ada satu sekolah and bila you boleh kutip dana, itu dah sebenarnya objektif utama. Sebab kita dekat Malaysia ni, kita proses orang kata apa, sistem derma kita ni tak ada satu sistem yang baik. Means like orang nak menderma je, tapi kita tak ada law yang check. Okay, setiap kali you ambil duit orang, you kena buat audit, especially untuk sekolah-sekolah agama. Mana ada benda tu. Dia tak ada lagi macam contoh apa lagi, katakanlah kalau syarikat biasa kan, kita ada annual report yang kita kena keluarkan setiap tahun. Berapa duit masuk cash flow kita, berapa duit keluar, berapa kita guna semua kan. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah tahfiz agama macam ni, dia orang dapat duit, akaun masuk akaun sekolah, siapa yang check benda tu? Siapa yang pergi audit benda duit dia orang tu? Kan. So that's why ini yang relate balik dengan sindiran I yang awal tadi, yang pasal kita Alphard tu. Sebab apa? Sebab safety tak jaga. Tapi pakai Alphard. Betul lah, kalau siapa-siapa pula, lagi-lagi sekarang ni dalam bidang kuasa social media ya, di mana semua orang macam, kalau kau nampak pakai Alphard ke, ustaz yang nampak pakai MERS ke, dia akan jadi isu tau. Tapi of course kita akan question benda tu, especially kalau dia adalah mudik. Because like kalau kau tak jaga sekolah kau dengan betul, macam mana kau boleh keluarkan duit sebanyak tu lah. So Gitu. kalau macam contoh I tengok instead of mudik nak pakai Alphard, mudik nak pakai Mercedes, tak ada masalah pun tak ada masalah pun sebenarnya. Kalau dia ada Tesla ke kalau dia kan? ada business yang legit yang dia buat, memang dia dah kaya, tak ada masalah. Yang masalah sekarang dekat Malaysia, you buka satu sekolah tahfiz yang tak berdaftar. Lepas tu you kutip duit orang awam. Lepas tu duit yang banyak ni, siapa yang audit? Tak ada siapa pun yang audit. Tiba-tiba keluar kereta baru. Contoh. Betul. Ada. Memang isu ni memang sentiasa bermain dalam masyarakat kita. Dan benda tu orang akan tuni jarilah. Sekarang ni kita nak salahkan siapa? Kes-kes sekolah agama jadi ada isu macam ni, kita nak salahkan siapa?
So kalau dalam isu-isu sekolah macam ni kan, I kalau nak salahkan siapa-siapa pun tak boleh juga. Nak salahkan mudir boleh jadi kalau ni relate back dengan keselamatan kita awal tu salahkan orang yang jadi pengetua sekolah lah, ketua lah kan. Okay. So in fact kalau nak salahkan mudir pun tu kalau dia niat jahat lah. Tapi ada je yang nak baik. Ada je yang memang ramai je yang baik. Ini kita cakap benda yang common yang kita nampak lah kan. Cumanya kalau nak mencari kesalahan, bagi I tak nampak lah kesalahan tu nak letak 100% on the mudir itself pun tak nampak relate back dengan isu pemutihan sekolah tadi. Dia boleh jadi sebabkan mudir tu sendiri tak tahu in term issue of keselamatan sekolah tu. Pertama, kalau kita nak salahkan kepada PBT pun tak boleh juga sebab benda ni tak pernah berlaku pun sebelum ni. Disebabkan oleh Mahat Tafiz tu baru kita nak go for langkah pemutihan tu. Baru kita ada satu modul untuk guideline everything lah untuk buat satu langkah pemutihan. Yang ketiga, kalau kita nak salahkan ibu bapa pun tak boleh juga. Lagilah sebab tak tahu. Diorang ni tak tahu. Asal dengar sekolah Tafiz dengan harapan nak hantar anak dia biar pandai agama, biar pandai hafal Quran, pandai baca Quran semua. Boleh hafiz Al-Quran. So kalau bagi I lebih suka meletakkan, nak cari kesalahan siapa ni, I meletakkan salah tu pada salah diri kita sendiri lah. Sebab belum lagi cakna dengan isu semasa, belum lagi cakna untuk expose and bagi awareness pada orang ramai tentang it's not keburukan sekolah Tafiz tapi tentang dark side, a little bit of dark side dalam sekolah Tafiz yang kita ada ni. Yelah, kita nak masukkan semua, ke sekolah-sekolah ni, of course kita nak cari yang terbaik. Okay, sebenarnya pernah ada isu benda ni tau. Cuma dulu bukannya zaman social media. Sekarang umur saya baru 18 tahun. Lambat lagi. Dululah masa umur I darjah 3, kakak I darjah 5. Ni bukan yang macam TikTok viral yang kau budak darjah 5 kena dengar budak darjah 6. Tak ada. Ini kakak I darjah 5, I darjah 3 masa tu. I sekolah agama. I memang suka sekolah agama I tau. Sebab masa tu macam sebab kita orang ada sekolah kita orang berdepan tau. Sekolah kebangsaan dan sekolah agama. So memang dah ada rutin dengan kawan-kawan yang lain. Habis sekolah kebangsaan pergi sekolah agama. And then back to dari sekolah agama ke sekolah kebangsaan. Jadi I memang sayang lah nak ada rutin tu kan. Cuma tiba-tiba ayah I stop immediately sekolah agama tu. Sekolah agama ini, bukan sekolah agama yang lain. I tak generalize. Sebab kakak I, dia kena kelar dengan pisau kan, pencil hot kan untuk sekolah agama kan. So dia kena kelar dengan tu sebab dia kata dia tak ada, rupanya dia ada. Ni pelajar lain lah yang kelar tangan dia. Terkenalah sikit, lepas tu berdarah. And then pengetua mudir suruh call ayah I untuk bawa pergi klinik. Bukannya dia sendiri yang kena bawa sebab ayah I daripada office. Ayah I kerja dekat KLIA, which is ambil masa untuk dia nak datang dan bawa lah masa tu. And then bila cakap dengan pengetua sekolah, dia tak nak fix pun. Tak nak fix pun. Tapi even sekolah agama ni, walaupun masa tu ada darjah 3, I ingat lagi masa tu ada isu ustaz raba pelajar, ada isu abang kantin usik pelajar perempuan, which is memang ada tapi tak pernah diambil tindakan. Sebab itulah ayah I macam immediately no sekolah agama. And then kita orang just ada pergi kelas Fardu Ain je yang dekat dengan taman rumah kita orang. Dah tak payah dah lah pergi sekolah agama because bahaya. And then macam tak ada orang cakap macam tak ada orang yang akan membantu untuk macam selesaikan kes ni lah. Macam tak ada penyelesaian. So basically your parents tu I consider bagus cepat lah. Ambil tindakan yang bagus lah. Itu walaupun kena kelar dengan kawan sekolah tu, itu kawan sekolahan kena kelar dengan kawan sekolah dia, satu kelas dia. Ada lah yang lebih terkutuk. Pengajar sendiri yang menyuruh anak murid dia membuatkan perkara-perkara yang terkutuk ataupun kita panggil sexual grooming lah. Betul. Daripada pelajar. Contoh lah macam hari ni isu ni agak sensitif. Tapi benda ni yang I rasa parents kat luar sana kena tahu. Betul. Bila anak bagi tahu kalau sekolah kena liwat ke ataupun kena cabul ke apa ke, tolonglah percaya dekat anak tu. Tolonglah dengar. Sebab hari ni banyak penunggang agama yang menggunakan ataupun pedofil yang memilih untuk menjadi ustaz ataupun memilih untuk jadi tenaga pengajar sebab senang nak cari mangsa. Lagi-lagi berlindungkan dengan
pakaian agama. Ya, itu ini back yang to ini my yang jadi question. Kenapa sekolah kebangsaan, sekolah lain, international school ke tak ada banyak kes yang macam ni sebanyak sekolah agama? Kenapa mesti ustaz ataupun orang kata macam kita ni orang Malaysia hidup kita bercandukan dengan agama. Ya, Maksud betul. bercandukan dengan agama ni maksudnya kita lemah dengan agama. Bila kita sebut pasal agama ni kita terus kita macam okay. oh tak boleh ni, betul ni. Kita jadi lemah. Sedangkan agama ni membawa kita dalam masyarakat untuk kita lebih memahami tentang kehidupan, untuk kita lebih untuk keluarkan, actually agama ni membantu kita untuk keluarkan kita daripada belenggu kejahilan. Bila kita jahil, kita tak ada awareness, kita bahasa kasar kalau kita ni bodoh, memang kita senang kena tipu, memang senang kita ni. Tapi especially bila related dengan agama tu itself, jahil dalam agama tu, itu lagilah senang untuk kena tipu. Bukan setakat betul. Setuju. oleh penunggang agama ini saja, tapi dalam isu-isu lain pun senang. akan senang kena tipu juga bila related dengan agama. Sebab apa? Bila agama ni orang minta derma, kita rasa macam nak bagi, sedangkan dia nak tipu. Nak tipu kita. Sedangkan memanglah dalam hadis ada kata kalau kita nak bagi derma, kita bagi je, jangan persoalkanlah derma tu. Tapi bagi saya, at the end of the day, kita kena ada a little bit skeptical. Kalau kita tengok dia ni tubuh badan sihat, tubuh badan sihat, boleh buat kerja apa semua ni kan, tiba-tiba minta derma untuk sekolah agama, why not you just buka satu bengkel basuh kereta ke untuk apa kan, contoh untuk membantu kan, untuk dapatkan lagi duit sekolah, untuk sekolah tu. Ya, tapi kalau macam kalau sedekah ni pun I rasa memang kena ada ilmu sikit lah. Kalau kita ragu-ragu, sebenarnya first sedekah you kena bagi adalah to your parents, second adalah your family kan, baru sahabat, and then baru you boleh tolong orang yang lain kan, betul tak? Betul. Anak yatim dan sebagainya. So kalau korang rasa macam ragu-ragu, orang ni sebenarnya main buat-buat tempang ke, orang ni macam tiba-tiba buat-buat nak buka sekolah ke, korang takut, korang give back to your parents. Macam okay, aku nak bagi RM10 back Ina dekat mak aku, lagi better daripada korang macam ragu-ragu dan korang macam kira macam mana, kalau orang main bagi je, you sebenarnya enabler. Faham tak? You enabler orang tu lagi senang. Macam senang je nak sedekah dekat Malaysia ni. Senang je lah maknanya kalau orang lain. Faham tak? Terjadinya I rasa lah, suka hati aku yang host ni nak rasa kan. Tapi I rasa macam disebabkan semua orang ni main bagi je. Sebab bagi diorang macam tak apa, niat untuk nak sedekah. Tapi sebenarnya kau dah jadi enabler untuk orang lain buat benda yang sama. Sebab tu I rasa terjadinya banyak sekolah. You rasa macam mana? Alright, so sekali lagi benda ni pasal sedekah ni, memang orang Melayu kita memang, orang Melayu Islam ni memang sangat pemurah lah. Betul-betul, orang Malaysia memang sangat pemurah ya. Kita senang untuk bagi duit. Bagi I lebih prefer untuk kita bagi sedekah tu pada saluran yang betul lah. Kalau let's say kalau kata nak bagi kat mak dah kaya, adik-adik semua dah senang semua kan. Kita nak bagi juga kat society, nak giving back to the society. Ada banyak saluran-saluran yang kita boleh bagi, yang mana saluran ni authorized saluran lah. Sebab ada juga yang kita nampak authorized saluran tapi dia gunakan duit tu untuk pribadi juga. So kita kena tahu, kita sendiri again back to our own knowledge lah about benda ni. Untuk cari sama ada dia ni betul ke tak betul. Tapi at the end of the day, once dah sedekah, Nabi kata tak payah. Yelah, kita tak payah persoalkan. Cuma tapi kalau kita kena ada ilmu lah at least. Ilmu. Janganlah enabler. Sebab benda tu lah jadi isu. Tapi sekarang back to sekolah agama kan. Ni yang banyak lah yang soalan yang I dapat sebelum nak buat podcast ni. Dia cakap macam sebenarnya duit ke nyawa pelajar lebih penting? Lagi-lagi apa yang berlaku dekat Keramat tu kan. Sebab kenapa benda ni tak diketengahkan daripada awal? Apa-apa kita nak buat patutnya safety first. Tak kisahlah you nak main sukan ke, you nak memasak ke, dia kena safety first kan. Okay, so dalam Islam kita panggil satu maqasid syariah kan. Maqasid syariah ni dia meletakkan memelihara keselamatan atau memelihara nyawa ni adalah on the top, paling tinggi. Let's say lah kalau macam you tengah solat you tengah solat, tiba-tiba you nampak depan you ada orang tengah lemas. You wajib tinggalkan solat tu sementara untuk selamatkan nyawa orang tu dulu. Lepas tu you qada lah balik, let's say, ataupun you solat lah balik selepas tu. Tapi you wajib berhenti solat untuk selamatkan nyawa tu dulu. Kalau orang tu tengah lemas lah. And then I ambil contoh lain nak bagi tahu tentang keselamatan dan nyawa ni. Masa Nabi Muhammad SAW dia nak pergi berperang, dia pakai perisai tau. Pakai perisai, full suit semua. Para sahabat pun buat benda yang sama. Sebab apa? Sebab nak
menjaga nyawa jugalah. Salah satu sebab adalah untuk menjaga nyawa. Secara kita nak selamatkan orang lain adalah dengan kita selamat. Kalau kita tak selamat, macam mana nak selamatkan orang lain? Macam itulah. So faham. Tapi itulah sekarang ni rasanya diorang punya, mungkin sekolah dia just kena berdaftar je lah. Sebab kesian juga kalau betul lah 200 sekolah tutup. Macam mana dengan mudir, ustazah, ustaz dan staff-staff lain yang ada dekat sekolah tu kan, cleaner, nanti hilang pekerjaan sebab 200 tu banyak tau. So related dengan benda tadi, isu asal kita adalah langkah pemutihan tu untuk menjaga keselamatan, okay? Dan kebajikan. Tapi boleh tak you explain tentang pemutihan tu, sebab I pun rasa macam I pun langkah pemutihan ni something like macam mana cakap, kalau in English whitelisting lah, I tak tahu macam mana nak explain. Tapi langkah pemutihan is something yang mana dia check balik, refine balik, tengok yang mana dah beroperasi ni, kita check balik, hold sekejap, kita check balik, kita buat QC, buat tengok, check sama ada this one is selamat ke tak selamat. Dia akan pergi balik. So kalau tak selamat, diarahkan untuk dipindahkan dulu lah, maksudnya. Sebab sekolah agama, for your information, sekolah agama swasta ni, mungkin ramai orang ingat sekolah agama swasta ni hanya ada dekat premis persendirian, which is ada banglo, ada halaman. Padahal tak apa. Yang berlaku dekat Malaysia pada hari ni, ataupun especially in Selangor sekarang ni pun, dia ada premis persendirian tu, dia dekat rumah kedai. Rumah kedai. Ada banyak, ada betul? banyak. Ada banyak ada sebenarnya. Corner lot. So that's why langkah pemutihan tu untuk check balik in term of keselamatan semua tu. So bila dah rasa macam okay, benda ni PBT kata okay, selamat, lulus, so dia boleh beroperasi. Tapi kalau tak lulus, PBT arahkan untuk untuk pindahkan sekolah tu. Bukan bermakna sekolah tu tutup. Yelah, janganlah tutup terus sekolah tu. Kalau dia pun tapi kalau ada pihak sekolah tu sendiri masih berdegil, walaupun PBT kata okay, ni tak selamat untuk dia, itu baru arahan untuk ditutup. Maknanya kena ada a few warning lah, kira macam tu. Faham. So related dengan back to your questions yang mana apa nasib ustaz ataupun cleaner semua tu kan. So nasib diorang tu bergantung kepada sekolah itu sendirilah maknanya. Satu, bergantung tu. Tapi kedua, it's okay to hilang kerja daripada you hilang nyawa. Kerja you boleh cari, nyawa you tak boleh cari lah. Betul. Itulah kepentingan keselamatan dalam langkah pemutihan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Selangor hari ni. Okey, sekarang kita dah pergi ke soalan yang terakhir. Saja je sebenarnya kita simpan soalan yang terakhir sebab dia macam sensitif sikit lah. Especially sekarang 2023, rasa isu LGBTQ++ ni memang dah sangat-sangat besar lah dekat Malaysia. Sekolah-sekolah yang tak berdaftar ni selalu ada kes-kes LGBTQ. Apa pendapat Zack? Okay, nama pun sekolah tu tak berdaftar kan. So bila sekolah tu tak berdaftar, dia tak ada penyeliaan, tak ada kawasan dia, tak ada pemantauan. Okay, in fact kalau sekolah tu berdaftar sekalipun, sama juga. Akan ada something loose juga. Ada something yang akan longgar juga kat situ. Dia related, kalau LGBTQ ni bagi saya I think dia related to the society itself lah. Predator maksudnya orang yang pemangsa lah, orang yang nak buat khianat tu, dia sendiri memang dah ada niat dah. Kadang-kadang bila sebut pasal muda tu itself, dia sendiri boleh jadi dia sex predator. Boleh jadi dia adalah someone yang memang aku rasa mangsa aku adalah pelajar-pelajar tahfiz. So it's better dia buka tahfiz. Ada situasi macam tu. Tak semua, tak jangan semua. cakap ni. Betul. Nanti tiba-tiba orang kecam saya pula kan. Tak, apa ni cakap semua ni kan. Okay, tak. Ada situasi macam tu. Kedua, boleh jadi sebab sekolah agama ni, sebab dia tak bercampur. Dia duduk dengan sejenis semua. So memang dia ada tendensi untuk kadang-kadang manusia biasalah diuji dengan nafsu. Betul. Dia nak lepaskan nafsu sesama sendiri lah. Bila lepaskan nafsu sesama sendiri ni, dia dah terbiasa dengan circle ataupun life macam tu. Faham. So itu salah satu yang terjadilah. Ataupun boleh jadi juga yang ketiga adalah bila dah sentiasa dipaksa, dia dah di-groom dah. Let's say kalau senior form 3, so dia rasa form benda 4, tu dah biasa. Benda tu dah macam groom starting dengan form 1. Dia dah kena form 1. Masuk form 2 dia kena lagi. Masuk form 3 kena lagi. Tak kira lah kena dengan ustaz ke, kena dengan pelajar senior ke. End up at the end of the day, dia rasa diri dia is someone yang macam tu sebenarnya. So is a puppet, and then dia adalah someone yang mangsa lah.
Kadang-kadang orang yang jadi songsang ke apa benda, dia ada child history dia sendiri. Salah satu benda lagi, ni I nak salahkan ibu bapa. Balik pada awal tadi I cakap, ibu bapa bila anak-anak cerita tentang kena cabul, kena perkosa, kena buat something rasa tak selesa, yang tak selesa cikgu dekat doing sekolah something tu, to me. Yes, you have to listen to your kids. Jangan biarkan your kids tu macam terkontang-kanting. Sebab kadang-kadang mak ayah mana nak percaya. Takkanlah ustaz Lagi-lagi ni buat zaman macam dulu tu. yang tak ada social media. Kau rasa Takkanlah kakak aku ustaz dah nak buat berdarah benda baru macam ni. dengar. Sedangkan kita tengok hari ni banyak ustaz-ustaz, termasuklah ustaz selebriti ke apa benda, yang ada kes-kes seperti itu. Boleh tak nak tanya soalan last? Sekarang kan kita rasa macam lagi banyak orang-orang yang LGBTQ ni macam lebih ramai. Adakah you rasa dia start daripada sekolah? Sebab dulu cikgu ni buat macam ni kat saya, kaum sejenis buat macam ni kat saya. So bila dia dah besar dia rasa macam dia suka dengan benda tu, lepas tu jadi macam ramai pula dah ada. Okay, so in term of sekolah tu satu hal lah. Kedua, society. Ya, betul. Society. Bagi I mampus nak kena kecam ke apa benda. Tapi I nampak orang yang, bukan I nampak lah, it's actually there is the research yang mana kalau orang yang ada tendensi untuk songsang terlebih-lebih ni, dia ada something wrong somewhere in their minds, which is adalah satu mental illness. Dan memang ada research about that. Anxiety, sebab depression. contoh yang kita ambil US, define woman, dia tak boleh nak define woman tu apa. Ada pula woman A, I tengok woman B tu kat kan. Banyak TikTok. pula yang kaki sebelah pink, kaki sebelah kiri, Betul. pink, biru semua tu kan. So Ya. nak define woman tu pun susah. So sebab apa? Satu lagi society yang dalam Enabler Malaysia lah. ada enabler and ada gerakan yang menggerakkan benda-benda macam ni lah. Maksudnya bila kita kecam, kadang-kadang I nampak bila sebut pasal LGBTQ ni semua ni, I tak sentuh kalau you nak jadi gay, lantak kau nak jadi gay. Ya, kita tak adalah macam aku bakar kau sekarang. Tak adalah. Sebab kita kau macam tahu tu adalah dosa kau. Aku pun tahu kau sedang diuji dengan naluri. Sebab tu naluri kan, lelaki dia ada naluri. Kita kalau let's say kalau yang straight ni laki ada ke naluri perempuan suka sama. dekat perempuan. Yang songsang naluri suka dekat lelaki, ataupun perempuan suka dekat perempuan. So benda ni kita tak salahkan dia 100%. Betul. Tak salahkan dia. It could be the child grooming. Masa dia muda dekat sekolah tahfiz ke, sekolah apa terkena. ke, dia dah terkena benda tu. So dia ada duduk dalam child grooming, dia ada duduk dalam circle tu. Yang jadi masalah pada hari ni adalah gerakan. Gerakan maksudnya gerakan untuk enabler benda ni. Itu yang jadi masalah. Faham? Kalau dia tak kacau orang, orang tak marah. Tapi bila ada satu gerakan nak suruh terima dia. Itu yang tak boleh tu. Jadi itu yang tak boleh. Jadi orang yang rasa macam benda ni betul, aku nak cakap pasal ni tapi dia jangan jadi diam tau. Yang orang-orang yang betul pula diam, orang yang tak betul pula yang jadi apa, orang kata macam kemain, bising betul lah. Dia macam dekat social media, lepas tu buat lagi macam talk lah apa benda semua kan. Faham sangat. Untuk enable benda tu. Okay lah, kita macam dah tak banyak masa dah, but we are so happy to have you sebenarnya untuk nak cakap pasal benda ni. Sebab I rasa awareness memang tak banyak kalau dekat Malaysia lah. Sebab kalau cakap pasal benda-benda yang petty, ramai orang nak cakap pasal benda tu kan. Tapi kalau benda-benda yang macam ni kan, benda yang sensitif, melibatkan agama, melibatkan apa orang kata apa benda yang songsang-songsang ni, dia jadi macam sensitif tau. Tapi thank you so much lah for being here. Okay. Alright. Thank you. Okay guys, itu je untuk episod pertama untuk Newstick.com podcast. Kalau korang nak yang kedua, korang just roger je, okay? Newstick paling padu.